أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Tuan Imam, para imam sekalian, begitu juga Al-Fadhil Ustaz Tuan-Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Gong Tok Nasik yang saya kasihi, begitu juga jemaah muslimin muslimat yang saya doakan mudah-mudahan sentiasa dalam limpah kurnia dan perlindungan Allah Ta'ala sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Kita telah masuk lagi dalam fasa tarikh yang sering diingati oleh umat Islam, yang mana mari saja bulan Rajab kita akan sambut peristiwa ini. Itulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau ikut tarikhnya, para ulama sebenarnya mereka ada banyak pendapat tentang tarikh Isra' dan Mi'raj. Kerana ketika Nabi SAW diangkat, diperjalankan Isra' dan Mi'raj, tak ada orang yang tanda tarikh daripada kalangan para sahabat. Daripada kalangan para sahabat tak ada orang yang tanda tarikh sekian-sekian, ya. Kerana peristiwa itu berlaku untuk diambil hikmah dan pengajarannya. Jadi para sahabat mereka tak sempat nak tanda tarikh. Jadi para ulama mereka berbeza pendapat. Isra' dan Mi'raj ini bila terjadi? Pertama sekali ada pendapat mengatakan tahun Rabiul Awal, ada pendapat yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada juga pendapat yang menyatakan bulan Rabiul Akhir, dan pendapat yang masyhur di kalangan kita yang kita sambut kali ini pada bulan Rajab. Tahun pun para ulama pun berbeza pendapat. Jadi di sini saya tak nak bincangkan perbezaan pendapat tentang tarikh ini, tapi saya nak ajak kepada tuan-puan sekalian satu perspektif yang mana sering kali setiap tahun kita menghadapi, kita merayakan Isra' dan Mi'raj, tetapi apa hikmahnya yang sepatutnya yang kita ambil daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sadaqallahul azim. Allah mengabadikan peristiwa Isra' ini di awal surah Al-Isra'. Di awal surah Al-Isra'. Adapun di dalam surah ini tidak dinyatakan peristiwa Al-Mi'raj. Isra' merupakan peristiwa Nabi SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Mekah ke kota Palestin. Namun dalam ayat ini langsung tidak dinyatakan bagaimana peristiwa Mi'raj Nabi naik ke langit, ya. Lalu peristiwa Mi'raj ini Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Najm. Baik, persoalan yang pertama adalah dalam ayat pertama ini Allah Ta'ala memberitahu bahawa dialah yang memperjalankan Nabi dalam satu malam daripada kota Mekah ke kota Palestin. Hebat, menunjukkan Tuhan yang menjalankan yang memperjalankan Nabi itu Tuhan yang maha hebat, yang maha agung. Tapi persoalan yang pertama,
pada akhir ayat ini Allah Ta'ala menggandingkan sifatnya sebagai maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Padahal boleh juga kalau Allah Ta'ala gandingkan dengan sifatnya maha perkasa, maha hebat, betul? Kerana perjalanan dalam satu malam ini tak masuk dalam logik akal manusia pada zaman itu. Kalau kita zaman sekarang mungkin kita boleh masuk akal, kita naik kapal terbang. Tapi zaman tu tak masuk akal. Logiknya Allah Ta'ala gandingkan sebagai dengan sifatnya maha perkasa, maha hebat. Kerana dialah yang berperjalankan Nabi SAW dari satu tempat ke satu tempat yang jauh dalam tempoh yang sekejap, yang singkat. Lalu kenapa digandingkan dengan sifatnya As-Sami' dan Al-Basir, maha mendengar lagi maha melihat? Lalu untuk kita mengetahui jawapan ini, nak tak nak kita perlu tengok bagaimana kronologi berlakunya Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Isra' dan Mi'raj ini memberitahukan kepada kita bahawa pertama sekali Nabi SAW adalah seorang manusia seperti kita. Nabi SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam bentuk kita. Jika kita pernah merasai sedih, Nabi SAW juga pernah merasai sedih. Kalau kita pernah merasai kecewa, Nabi SAW pernah merasai kecewa. Kalau kita sedih dengan kehilangan anak, Nabi juga pernah merasai sedih dengan kehilangan anak. Maka Nabi SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk kita sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ini dinyatakan pada akhir surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi kedudukannya di mana dalam Al-Quran? Selepas surah Al-Isra. Selepas surah Al-Isra. Ya, ada perkaitan, hikmah perkaitan kenapa surah Al-Kahfi duduknya selepas surah Al-Isra, yang mana itu saya tak berhajat untuk berbincang dengan panjang lebar. Baik. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Cuma bezanya apa? Aku diwahyukan bahawa sesungguhnya sembahan kalian hanyalah Tuhan yang satu. Lalu musyrikin Quraisy mereka melontarkan persoalan kepada Nabi SAW, takkanlah Allah Ta'ala menghantarkan utusannya, makan, kita makan, dia juga makan, kita minum, dia juga minum, kan? Jadi apa beza dia dengan kita? Ini soalan Quraisy, musyrikin Quraisy kepada Nabi SAW. Lalu apa jawapan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Allah Ta'ala beritahu apa? Allah Ta'ala akan menurunkan malaikat ke atas muka bumi sebagai utusan kalau yang hidup di muka bumi ini adalah malaikat. Sabarlah, ya. Kalaulah kita sebagai manusia hidup atas muka bumi, lalu diturunkan malaikat sebagai utusan Allah, bagaimana kita nak ikut malaikat itu? Ya, nanti kek keluarlah banyak alasan. Oh, dia itu malaikat, kita ni manusia, kita tak mampu apa yang dilakukan dan sebagainya. Maka Nabi SAW diutuskan dalam bentuk kita menghadapi kesusahan dalam kehidupan, juga ada emosinya yang tersendiri. Baik. Lalu dalam kita meneliti sifat As-Sami' dan Al-Basir, maha melihat dan maha mendengar Allah Ta'ala, di dalam akhir ayat pertama ini saya nak ajak kepada tuan-puan kronologi kenapa sebelum terjadinya Isra' dan Mi'raj. Tapi perbincangan ini hanya perbincangan yang sekali lalu saja, insya-Allah, ya. Saya tak berhajat nak makan masa yang lama terhadap kisah Isra' dan Mi'raj ini, sebab bagi saya di rata-rata antara kita semua dah tahu kisah ini. Baik. Sebelum Nabi SAW di Isra' dan Mi'raj, ada 4 peristiwa utama yang berlaku dalam hidup Nabi SAW, yang mana seperti kita maklum, kematian Sayyidatina Khadijah. Kematian Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi SAW yang pertama, yang mana begitu hebatnya insan ini dalam hidup Nabi SAW. Kita ingat kembali ketika mana Nabi SAW diturunkan wahyu yang pertama dalam Gua Hira. Ketika itu bagaimana
perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi merasa takut. Nabi merasa takut. Ya. Lalu Nabi pun pulang ke rumah, Nabi balik ke rumah. Apa yang Nabi minta Khadijah buat? Nabi minta Khadijah selimutkan baginda sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan dalam dua surah, Al-Muzzammil dan Al-Muddathir. Maka begitu hebat pengorbanan Siti Khadijah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis yang khusus tentang Siti Khadijah binti Khuwailid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha." Allah tidak pernah menggantikan seseorang yang lebih baik daripada Sayyidatina Khadijah. Qad amanat bi idh kafara biyan nas. Dia beriman dengan aku ketika mana tak ada seorang pun nak beriman dengan aku. Wasaddaqatni idh kadzdzabani nas. Dia membenarkan apa yang aku bawa ketika mana semua orang tak nak percaya apa yang aku bawa. Wa wasatni bimaliha idh haramani nas. Dia memberikan hartanya kepadaku ketika mana tak ada seorang pun sanggup bagikan hartanya kepadaku untuk memperjuangkan agama ini. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa. Dan Allah Ta'ala merezekikan untuk aku ada anak dengannya, yang mana aku tidak mempunyai anak dengan isteri-isteri yang lain. Maka Khadijah ini satu bentuk, satu sikap isteri yang perlu diikuti oleh semua isteri di dunia ini, ya, yang sentiasa menyokong perjuangan suami mereka. Ya, Allah Ta'ala menyebut dalam surah At-Tahrim, pada akhir surah At-Tahrim, bagaimana akibat para isteri yang tidak menyokong perjuangan agama yang dibawa oleh para anbiya yang lain. Ya, kalau kita tengok dalam akhir surah At-Tahrim, Allah Ta'ala menyifatkan, mengumpamakan orang kafir itu dengan apa? Dengan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut alaihi wassalam. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut alaihi wassalam, mereka tidak beriman dengan suami mereka, walaupun Allah Ta'ala merezekikan mereka tinggal bersama hamba-Nya yang terbaik, itulah Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi salam, para anbiya. Tapi mereka tidak beriman dengan perjuangan suami mereka. Lalu Allah Ta'ala memberikan perumpamaan, menjadikan mereka sebagai perumpamaan untuk orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Besar. Baik. Maka Nabi SAW juga sangat menyayangi Khadijah, yang mana kita pun sedia maklum Nabi SAW tak pernah berpoligami ketika hayat Khadijah. Nabi SAW bersabda bahawa inni ruziqtu hubbaha. Comel ayat dia ni. Sesungguhnya aku direzekikan untuk mencintai Siti Khadijah. Ya. Sebab cinta ini tuan-puan, kita tak boleh nak datangkan, kita tak boleh nak mari. Allah Ta'ala yang bawa mari cinta itu, cinta kita kepada pasangan kita. Maka sangat menarik kalam Nabi SAW ini, lembutnya bahasa Nabi SAW, aku direzekikan untuk mencintai Siti Khadijah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita pun sedia maklum tentang kematian Abu Talib. Abu Talib ini pak saudara Nabi, yang mana dari kecil menjaga Nabi SAW sampailah Nabi SAW besar, dewasa, mampu berdikari sendiri. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawa Abu Talib ini lebih mencintai Nabi daripada anak kandung dia sendiri. Maka apakah peranan Abu Talib ini kepada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW tidak ada orang yang nak backup dakwah baginda SAW? Muncul sosok ini, Abu Talib, yang mana Abu Talib ketika itu merupakan tokoh politik kota Mekah ketika itu, kerana beliau daripada keturunan Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini daripada keturunan Bani Hashim. Bani Hashim ini daripada keturunan Abdul Manaf. Kerana kalau kita teliti sirah kota Mekah, Bani Abdul Manaf ini mereka memegang politik kota Mekah. Lalu kabilah yang paling mulia dalam kalangan Bani Abdul Manaf adalah Bani Hashim, moyang Nabi SAW. Adapun Bani Hashim, dia mempunyai seorang anak, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ya, maksud dia hamba kepada Muttalib.
Muttalib ini merupakan abang kepada Hashim tadi. Sebab apa diberikan nama Abdul Muttalib, budak kepada Muttalib? Sebab Muttalib ini dia ni suka bawa masuk hamba-hamba daripada luar. Nak dijadikan cerita, selepas kematian Hashim, Muttalib ini yang menjaga anak Hashim. Lalu orang ramai nampak Muttalib bawa balik budak, lalu mereka gelarkan budak itu sebagai Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib bukan nama datuk Nabi yang sebenar lah, dia gelaran. Ya, maka Abdul Muttalib turunlah kepada Abu Talib. Maka Abu Talib ini yang memberikan permit kebenaran dakwah Nabi SAW. Lalu ketika mana kematian Abu Talib, Nabi SAW sangat berduka cita. Kenapa? Pertama sekali, Abu Talib bersama Nabi SAW dalam dekat tempoh 10 tahun. Dalam dekat tempoh 10 tahun. Tuan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, andai katalah kalau kita ni mula berdakwah pada umur 40, ya, tak ada seorang pun nak dengar dakwah kita. Umur 41 tak ada orang nak dengar, 43 tak ada orang nak dengar, 44 tak ada orang nak dengar, tak ada orang nak bagi perlindungan kepada usaha kita, tak ada orang nak support kita. Dan ada seorang sosok ni, dia bersama kita dalam tempoh 10 tahun. Tapi last sekali dia tak bersama dengan perjuangan kita, walaupun dia membantu perjuangan kita. Sedih ke tak? Sedih. Contoh analogi yang lain lah. Kita bersama sahabat kita, kita menjalankan satu bisnes selama 10 tahun. Kan? Selama 10 tahun. Lalu kita berjaya. Kan? Tiba-tiba kita nak ajak kawan kita tu join sekali bisnes pada tahun yang ke-10, dan kita dah pun berjaya, tapi kawan kita tu tak mau join, dan dia tak mau ambil satu harta pun, 1% pun. Kita rasa segan, kita rasa sedih. Kita dah bersama lama dah. Begitulah Nabi SAW, Abu Talib wafat dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala, walaupun Nabi SAW dah banyak kali dah pujuk Abu Talib. Lalu ketika itu tampuk politik diserahkan, jatuh kepada Abu Jahal, Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Lalu ketika itu kita dapat lihat bagaimana siksaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana mereka dipaksa untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, sembah berhala. Andai kata kalaulah mereka enggan, mereka akan diseksa. Mereka diseksa dari dua jenis serangan. Pertama sekali, serangan fizikal, yang mana Nabi SAW pun turut diseksa ketika mana diletakkan kotoran atas belakang Nabi, najis belakang Nabi, ketika mana Nabi SAW sedang bersujud. Kita sekarang tak ada pun orang nak kacau kita sujud kan. Orang nak kacau kita sujud, kita nak masuk masjid pun bebas, tak ada orang nak ganggu. Betapa rezeki yang sepatutnya kita semua syukuri, yang mana hasil daripada pengorbanan para sahabat dan Nabi SAW. Para sahabat diseksa, Bilal diseksa. Kita tahu kisah Bilal diseksa. Kita tahu keluarga Sumayyah dan Yasir dibunuh mati syahid. Dan mereka juga menyerang Nabi secara mental, yang mana mereka melabel Nabi SAW dengan gelaran gila. Tuan-puan yang rahmati Allah, sebagai contoh, kalaulah kita hidup di kampung, kita duduk di kampung Gotok Nasik ni, kita duduk seorang, semua kampung gelar kita gila, selama sebulan, kita boleh bertahan tak? Ada yang dah boleh bertahan tak? Ataupun ada yang masih lagi boleh bertahan? Tak apa, setahun bertahan ke tak? Semua orang gelar kita gila ni. Pok saudara kita pun gelar kita gila ni. Boleh bertahan tak setahun? Kita pun tak mampu bertahan. Tapi Nabi SAW bukan kena gelar gila sebulan, bukan kena gelar gila 2 bulan, tetapi bukan setahun, bukan 2 tahun, tetapi 13 tahun. Tuan-puan dirahmati Allah, anak kita pun dah masuk tingkatan 1 dah. Gelaran labelan gila belum hilang daripada Nabi SAW. Dan labelan ini labelan yang sangat berat. Sebabnya benda, kalau kita jumpa orang yang gila, pada hemat kita, kalau kita tanya dekat adik dia, awak ni gila ke? Dia mengaku tak? Tak ada orang mengaku kan? Tak ada orang mengaku gila. Maknanya, kalau Nabi SAW nak lepaskan dakwaan, nak bebas daripada dakwaan gila tu, orang lain payah nak percaya Nabi SAW. Ya? Melainkan mereka meneliti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik.
Kematian Khadijah dan kematian Abu Talib. Yang ketiga, sekatan ekonomi. Sekatan ekonomi kita dapati bahawa pada tahun 7 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, umat Islam terpaksa berkampung di perkampungan Bani Hashim kerana mereka di pulau. Mereka di pulau selama 3 tahun. Yang mana kalau mereka nak beli makanan, tak ada orang nak tolong jual. Kalau dia orang nak jual, tak ada orang nak tolong beli. Ya, nak kabarnya bahawa betapa susahnya kehidupan mereka sampai mereka terpaksa makan daun pokok dan kulit. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menceritakan bahawa pada satu malam aku pernah keluar pada satu malam untuk buang air kecil. Buang air kecil. Lalu aku terdengar bunyi satu kerisik di bawah air kencingku. Ya, maksudnya dia kencing, buang air kecil pada satu tempat dan dia dengar bunyi suara daripada tempat dia kencing tu. Maka dia pun pergi cek, rupanya itu sejebis kulit unta yang sudah keras. Lalu aku pun mengambilnya dan membasuhnya. Kemudian aku bakar, aku pecahkan kulit unta yang telah dibakar itu dan aku campurkan dengan air. Aku dapat bertahan dengan minuman itu selama 3 hari. Tuan-puan, besar ujian para sahabat ketika itu, 3 tahun payah nak makan. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahawa jumpa secebis kulit unta, dibakar, dibasuh, dibakar, kemudian dicampur dalam air, dibertahan dengan air yang dicampur dengan kulit unta itu. Bagaimana kita sekarang ini? Sungguh besar rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Rezeki Islam dan iman ini hasil daripada pengorbanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kita perlu muhasabah dan teliti balik, Islam yang kita anuti ini adakah benar Islam yang para sahabat dan Nabi SAW perjuangkan untuk kita? Sejauh mana kita ini beramal dengan agama yang diperjuangkan oleh para sahabat dan Nabi SAW? Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, peristiwa Taif. Selepas Nabi SAW tak jumpa lagi jalan dah, tak jumpa jalan dah di kota Mekah. Lalu Nabi SAW pergi ke kota Taif untuk mencari tempat yang baru. Mungkin kerana strategi di sana, tempat di sana tempat yang strategik dan boleh menjana ekonomi yang bagus, dan tempat Taif ni di tempat yang tinggi. Ya, dia ni boleh bebas daripada serangan musuh. Tempat yang baik. Maka Nabi SAW pergi ke kota Taif. Kita pun tahu kisah di kota Taif ketika mana Nabi SAW dimaki, dihina, lalu dilempar dengan bandingan batu, betul? Sampai berdarah kaki Nabi SAW. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ada tak wahai Nabi, awak pernah mengalami satu peristiwa yang lebih berat daripada perang Uhud? Aisyah bertanya kepada Nabi, ada tak Nabi pernah melalui satu peristiwa yang lebih berat daripada perang Uhud? Sebab apa perang Uhud? Perang Uhud apa yang berlaku? Umat Islam mengalami kekalahan. Dan berapa nyawa yang telah terkorban? 70 orang mati syahid. Ya? Apa jawapan Nabi SAW? Sungguh peristiwa yang paling berat yang pernah saya alami dalam menghadapi kaum Arab ini adalah ketika peristiwa Al-Aqabah. Al-Aqabah ni di sebuah kawasan di Taif. Saat saya menawarkan Islam kepada Ibn Abdi Yalil bin Abdul Gulal, lalu dia tidak mahu memenuhi keinginan saya, sehingga akhirnya saya pergi dengan wajah yang gelisah. Saya tak sedar saya pergi ke mana, sampailah saya sampai ke Qarnu Tha'alib. Nabi SAW mengatakan bahawa peristiwa yang paling berat yang baginda rasai bila? Di kota Taif. Sebab apa kota Taif lagi berat daripada perang Uhud? Kan? Perang Uhud, para sahabat 70 meninggal, mati syahid. Tapi Taif tak ada seorang pun yang meninggal. Nabi yang terluka, betul? Sebab apa Taif yang berat? Satu persoalan yang perlu kita renungi. Ya? Jawapannya adalah kerana Nabi SAW memiliki jiwa pendakwah. Ketika perang Uhud berlaku, Nabi SAW dah pun ada negara Islam Madinah. Walaupun para sahabat 70 orang yang mati syahid, pertama sekali Nabi SAW boleh bawa balik semula umat Islam ke kota Madinah dan bina kekuatan balik.
Sebabnya dah ada negara Islam. Yang kedua, para sahabat 70 orang yang mati syahid itu, mereka dijanjikan ganjaran oleh Allah Ta'ala di syurga, dan Allah Ta'ala akan menggantikan mereka dengan pejuang-pejuang lain. Baik. Adapun di kota Taif, apabila pemimpin Taif menolak dakwah Nabi SAW, Nabi SAW menemui jalan buntu. Tak ada cara dah, Nabi tak jumpa jalan dah, bagaimana nak berdakwah ni. Sebab di kota Taif Nabi belum ada negara, kan? Madinah tu belum Nabi dapat, Nabi belum ada negara. Kota Mekah semua tolak Nabi, tambah pula kota Taif pula nak tolak Nabi. Maka Nabi menemui jalan buntu. Maka Nabi merasai emosi yang bergelojok, berkemuncak. Nabi merasa sangat sedih. Lalu Allah Ta'ala dengan sifat maha mendengar dan maha melihatnya, Allah Ta'ala mendengar apa yang dirintihkan oleh Nabi SAW, dan Allah melihat apa yang berlaku kepada kekasihnya. Maka kerana itulah, di antara itulah hikmah Allah Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan sifatnya As-Sami' dan Al-Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Begitu juga kita, tuan-puan dirahmati Allah, ketika mana kita merasai detik-detik sedih, detik kecewa, tak ada seorang dah nak tolong kita, tak ada, kita merasa putus asa dengan kehidupan ini, maka yakinlah Tuhan yang sama jugalah yang mendengar rintihan kita, dan Tuhan Nabi SAW ini jugalah yang sentiasa mendengar, yang sentiasa melihat apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi tugas kita, kita perlu minta kepada Tuhan ini. Baik, kita pergi pada hikmah pengajaran dalam kisah Isra' dan Mi'raj. Kita sedia maklum bahawa ketika Mi'raj, Nabi SAW mendapat satu wahyu apa? Salat. Betul? Salat. Kita tahu kisah, semua antara kita tahu kisah yang mana Nabi SAW ulang alik antara Allah dengan Nabi Musa AS. Sebabnya Nabi Musa AS suruh Nabi bernegosiasi dengan Allah. Asalnya waktu salat ini 50, tapi diturunkan kepada 5, kan? Diturunkan 50, turun kepada 45. Kemudian Nabi Musa suruh naik balik, turun jadi 40. Kemudian Nabi Musa suruh naik balik, turun jadi 35. Sampailah selepas 9 kali pertemuan, turunlah kepada 5 fardu waktu salat. Persoalan, Allah Ta'ala tahu tak Nabi SAW akan bernegosiasi dengan Allah sampailah waktu salat itu turun pada 5? Tahu tak? Tahu, betul? Lalu apa hikmah Allah Ta'ala tak terus turun kepada 5 terus? Kan mudah, Nabi SAW tak perlu naik banyak kali, kan? Naik sekali tak dapat kefarduan solat 5 waktu, settle. Kenapa? Apa hikmah dia? Hikmahnya adalah Nabi SAW dalam peristiwa bernegosiasi dengan Allah, Nabi merasa segan. Nabi merasa segan. Sebabnya acak kali duk jumpa, acak kali duk nego, kan? Duk minta kurang. Tapi Nabi SAW duk minta kurang dengan Allah. Allah Ta'ala jemu tak dengan permintaan Nabi? Tak, langsung tak jemu. Walaupun 9 kali Nabi turun naik, Allah Ta'ala langsung tak jemu dengan permintaan Nabi SAW. Sebab itulah tuan-puan, ada satu hadis Nabi SAW, hadis Abu Daud dan Ibn Majah, Inna rabbakum hayyun karimun. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah, Tuhan kalian sifatnya pemalu dan maha pemurah. Yastahi min 'abdihi ay yarfa'a ilayhi yadayhi fayaruddaha sifran. Allah Ta'ala malu dengan hamba-Nya yang mengangkat tangan, kedua tangan kepadanya, tetapi dia tak memberikan apa-apa. Allah Ta'ala malu dengan hamba-Nya. Maknanya apa? Kita ini sebagai hamba Allah Ta'ala, kita dipersilakan mintalah apa-apa dengan Allah Ta'ala walaupun benda yang sama. Allah Ta'ala tak jemu nak memberikan, nak melayani permintaan kita. Allah Ta'ala malu kalau dia tak bagi apa-apa kat kita. Lalu kenapa kita tak dapat apa yang kita minta? Dia ada 3, tuan-puan. Pertama sekali, sama ada Allah Ta'ala bagi terus apa yang kita minta. Yang kedua, ataupun Allah Ta'ala menghilangkan kesusahan kita ataupun menghapuskan kesalahan kita, dan Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta itu, tapi Allah Ta'ala gantikan dengan hapuskan kesalahan kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyimpannya di akhirat sana. Allah Ta'ala tak membiarkan hamba-Nya berdoa tanpa
tanpa mendapat apa-apa. Tak. Bahkan Allah Ta'ala sangat marah kalau hamba-Nya berdoa dalam keadaan tergesa-gesa. Apa makna tergesa-gesa? Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala tak akan makbul doa orang yang tergesa-gesa. Apa makna tergesa-gesa? Adakah sebab dia berdoa laju? Bukan. Tergesa maksudnya dia berdoa sekian lama kepada Allah, lalu dikabum dia, Allah tidak makbulkan doa aku. Ini orang tergesa-gesa. Apabila dia dakwa bahawa Allah tidak mendengar doa dia, maka dia termasuk dalam golongan orang yang tergesa-gesa, lalu Allah Ta'ala tak akan makbulkan doa dia. Maka dalam kita berdoa kepada Allah, pertama sekali yakin, yang kedua sabar. Baik. Maka itu yang pertama, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tak pernah jemu dengan permintaan hamba-Nya. Yang kedua, sepatutnya kita bersyukur dengan keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebabnya itu tanda rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, solat 50 asalnya diturunkan kepada 5, pahalanya turun sekali tak? Tak. Dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylah. Hanya difardukan 5 waktu salat sahaja sehari semalam. Likulli salatin ashrun, bagi setiap salat itu 10 pahala. Falidhalika khamsuna salatan. Maka kalau dengan 5 fardu salat, pahalanya masih lagi menyamai 50 fardu salat itu. Yang pada asalnya tadi itu, kan asalnya difardukan 50, kemudian diturun sikit-sikit sampai 5, tapi pahalanya tak turun. Pahalanya masih lagi sama dengan 50 fardu salat itu. Betapa rahmatnya Allah Ta'ala, betapa pemurahnya, betapa ar-rahmannya Allah Ta'ala kepada kita. Hanya dengan amalan yang sedikit, Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang sangat-sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Baik, itu pertama. Yang kedua, persoalan yang kedua adalah Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Ta'ala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian baru naik ke langit, betul? Persoalan dia adalah, kalau boleh tak kalau Allah Ta'ala bawa Nabi daripada Masjidil Haram naik ke langit terus? Boleh kan? Sebab pun nak kena Baitul Maqdis tu, sebab pun nak kena pusing tu, ha? Sebab apa? Ada hikmah ni tuan-tuan dirahmati Allah. Pertama sekali, sebabnya nak kabarnya Baitul Maqdis tu penting di sisi umat Islam. Baik, itu semua kita tahu. Baitul Maqdis penting di sisi umat Islam. Maksudnya semua umat Islam perlu mempertahankan Baitul Maqdis. Yang kedua, kalau kita teliti dalam surah Al-Isra tadi, ayat pertama sahaja Allah Ta'ala menceritakan perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun ayat setelah tu, Allah Ta'ala menyentuh tentang Bani Israel. Satu ayat sahaja yang menyentuh perjalanan Isra' Nabi. Adapun bermula ayat kedua, Allah Ta'ala menyentuh tentang Bani Israel. Maka Allah Ta'ala memperjalankan Nabi SAW ke Baitul Maqdis, antaranya adalah sebagai simbolik peralihan kepimpinan umat manusia daripada Bani Israel kepada Bani Ismail. Kerana Nabi-Nabi sebelum Nabi SAW adalah daripada kalangan Bani Israel. Allah Ta'ala memuliakan Bani Israel dengan memutuskan para anbiya ramai kepada mereka. Tapi mereka melakukan jenayah, dan demi jenayah mereka mendustakan Rasul mereka. Bahkan mereka membunuh berpuluh para anbiya. Allah Ta'ala nyatakan, innal ladhina yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Sesungguhnya mereka membunuh para anbiya tanpa kebenaran. Ada riwayat mengatakan bahawa mereka membunuh sampai 40 para anbiya. Jenayah yang sangat besar. Tak ada orang lagi yang bunuh para anbiya ni, kan? Melainkan Bani Israel. Abi jahat pun orang kufur kepada Nabi, mendustakan Nabi, ni mereka bunuh Nabi. Lalu Allah Ta'ala mengalihkan kepimpinan kenabian itu daripada umat Bani Israel kepada Bani Ismail. Itulah Nabi SAW. Kerana Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan Bani Ismail. Baik. Lalu Nabi SAW menggabungkan antara dua pusat dakwah itu, Masjidil Haram dan Baitul Maqdis, dalam dakwah, dalam pangkuan baginda. Baik. Seterusnya, ini yang penting.
Nabi SAW ketika mana sampai di Baitul Maqdis, Nabi melihat apa? Nabi melihat para anbiya yang lain sedang salat. Nabi Musa sedang salat, Nabi Isa sedang salat, Nabi Ibrahim tengah salat. Itu apa yang Nabi SAW lihat di Baitul Maqdis. Apabila Nabi SAW bertemu dengan abang-abang seperjuangan, kan? Nabi, para anbiya lah, abang-abang seperjuangan Nabi SAW, yang mana insan-insan ini jugalah yang menghadapi situasi yang sama Nabi SAW sedang hadapi ketika itu, kan? Nabi Musa AS dulu pernah berdakwah kepada Fir'aun, ayah angkat dia, kan? Bagaimana Fir'aun menzalimi Bani Israel, kecam nak ugut bunuh Nabi Musa AS dan sebagainya. Lalu sekarang di mana tempat Nabi Musa AS sedang salat, dan kalau di Mi'raj itu ada di langit. Nabi Ibrahim AS bagaimana situasinya dahulu ketika di dunia? Baginda berdakwah kepada ayahnya sendiri, lalu ayahnya tak terima dakwah dia. Baginda berdakwah kepada Namrud, lalu dibakar. Bagaimana situasi keadaan dia? Baginda ketika itu sedang salat di Baitul Maqdis dan ada di langit. Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS, Nabi Lut AS ditolak dakwahnya sampai anak bini pun tak mau terima dakwah mereka. Lalu situasi yang sama juga yang dihadapi oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengimami lagi para anbiya, mengimami lagi salat para anbiya ketika itu, diberi penghormatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bagikan satu analogi yang mudah. Andai katalah saya ni baru je buka kedai burger, baru buka kedai burger. Lalu bila saya buka kedai burger, tak ada orang mari kedai saya. Orang mari duk sihir, orang mari duk acur barang, duk main sabotah. Tiba-tiba satu hari saya dapat satu jemputan kad Majlis Jutawan Malaysia. Majlis berkumpul Jutawan Malaysia. Saya pun pergi ke majlis tersebut. Saya masuk di pintu tu. Siapa jutawan Malaysia yang ada sekarang? Kami Cina kan. Apa saya bagi satu nama, Robert Kwok ataupun Al-Bukhari kan. Saya masuk depan pintu. Jutawan-jutawan ni, bilioner ni, dia bagi salam dekat saya, dia kenal saya. Oh, awak ni kan. Padahal saya berjaya tak berjaya lagi. Masih lagi menghadapi ujian-ujian berniaga ni, baru start. Lepas tu diberikan penghormatan, orang lain tak berucap, tapi saya saja yang diberikan penghormatan berucap ke atas pentas. Bawah saya ni ramai jutawan yang lain. Agak-agak bagaimana motivasi saya ketika tu? Saya rasa semangat, betul? Saya semangat sebab saya tahu akan datang saya akan jadi macam-macam dia ni, kan? Sebab saya diberi penghormatan yang terbaik daripada dia. Akan datang saya akan jadi macam dia. Jadi apa tugas saya? Saya perlu tenang dan berusaha. Maka ketika itu jugalah motivasi untuk Nabi SAW bahawa apa yang Nabi SAW hadapi ketika itu, bahkan para anbiya yang mana Nabi SAW hanya mendengar kisah mereka dalam Al-Quran, lalu sekarang Nabi SAW melihat depan mata live bagaimana keadaan mereka sekarang. Bagaimana motivasi Nabi SAW ketika itu? Tenang. Nabi rasa tenang. Nabi rasa yakin dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi SAW, bahawa apa yang Nabi SAW perjuangkan ini hasilnya adalah baik di sisi Allah Ta'ala di akhirat kelak. Baik, habis waktu azan kan? Mungkin sekarang itu saja dahulu kot. Saya tak sempat berkongsi lebih, ya. Dia ada lagi dalam 1-2 hikmah lagi, tapi saya tak sempat sentuh. Tak apa, wallahu ta'ala alam. Maka inilah Isra' Mi'raj. Sepatutnya apabila sentiasa kita menghadapi Isra' Mi'raj pada setiap tahun, sepatutnya kita meneliti kembali bagaimana Allah Ta'ala menenangkan jiwa dan emosi perasaan Nabi SAW dengan memperjalankan baginda SAW. Yang kedua, perlu juga kita meneliti bahawa Allah Ta'ala, walaupun seluruh makhluk di bumi ni tak boleh terima kita, tapi andai katalah apa yang kita buat itu benar dan betul, penduduk langit sentiasa menunggu ketibaan kita. Allah Ta'ala sentiasa bersama kita, ya. Muhasabah balik
Jangan kecewa, jangan sedih. Ingatlah Tuhan yang perjalankan Nabi, Tuhan yang sama yang ada dengan kita sekarang ini, yang sentiasa mendengar dan melihat apa yang berlaku dalam kehidupan kita, sentiasa merintih dan memohon kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih atas jemputan. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa rabbina warḍa 'anna wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.